Transformer. Apakah itu transformer? Transformer adalah suatu alat elektrik yang digunakan untuk menaik atau menurunkan voltan arus ulang-alik. Sebuah transformer terdiri daripada teras besi lembut yang mempunyai dua bahagian gegelung. Gegelung primer disambung kepada bekalan voltan arus ulang-alik. Manakala gegelung sekunder pula disambungkan dengan beban seperti mentol atau voltmeter. Litar di bahagian primer ini dikenali sebagai litar input dan litar output pula terletak di bahagian gegelung sekunder. Sekarang, mari kita kaji bagaimana sebuah transformer berfungsi. Ianya bermula di bahagian litar input, di mana apabila arus ulang-alik mengalir di gegelung primer, medan magnet yang berubah-ubah arah dan magnitud akan terhasil. Medan magnet ini kemudian merentasi gegelung sekunder. Ini menyebabkan berlaku perubahan atau pemotongan flux magnet. Proses aruhan elektromagnet telah berlaku dan ini menghasilkan arus aruhan serta daya gerak elektrik di litar output. Bolehkah kita guna bekalan arus terus pada gegelung primer? Jawapan: tidak boleh, kerana arus terus tidak menghasilkan perubahan flux magnet dan tiada aruhan elektromagnet berlaku di gegelung sekunder. Terdapat dua jenis transformer yang utama, iaitu transformer injak naik dan transformer injak turun. Transformer injak naik. Ia digunakan untuk meningkatkan voltan arus ulang-alik. Untuk tujuan ini, bilangan lilitan di gegelung sekunder haruslah lebih banyak daripada gegelung primer. NS lebih besar dari NP. Maka, voltan sekunder yang terhasil akan melebihi voltan primer. VS lebih besar dari VP. Transformer injak turun. Untuk transformer jenis ini pula, bilangan lilitan gegelung sekunder adalah lebih kecil berbanding bilangan lilitan gegelung primer. NS lebih kecil daripada NP. Maka, voltan yang terhasil pada gegelung sekunder lebih kecil daripada voltan primer. VS lebih kecil dari VP. Sebagai contoh, pengecas telefon bimbit adalah contoh kepada penggunaan transformer injak turun. Selalunya, telefon bimbit hanya memerlukan voltan sekitar 5 volt sahaja. Maka, transformer jenis injak turun diperlukan untuk menurunkan voltan 240 volt kepada 5 volt. Sekarang, mari kita lihat hubung kait antara gegelung primer, gegelung sekunder, voltan primer dan voltan sekunder. Hubungan antara keempat-empat kuantiti tersebut boleh diwakili oleh formula berikut. Bilangan lilitan gegelung sekunder bahagi dengan bilangan lilitan gegelung primer sama dengan voltan output bahagi dengan voltan input. Ini bermakna NS bahagi NP sama dengan VS bahagi VP. Sekarang, mari kita mengenal transformer yang ideal dan transformer yang tidak ideal. Transformer yang ideal bermaksud transformer tersebut mempunyai kecekapan 100%. Ia tidak mengalami sebarang kehilangan tenaga atau kuasa output sama dengan kuasa input ketika ia sedang berfungsi. Formula khusus untuk ideal transformer ialah kuasa input sama dengan kuasa output. VPIP sama dengan VSIS. Transformer yang tidak ideal bermakna transformer itu mengalami kehilangan tenaga ketika ia berfungsi. Faktor-faktor yang menyebabkan kehilangan tenaga dalam transformer adalah seperti berikut. 1. Rintangan pada gegelung menyebabkan berlakunya kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Ia dapat dikurangkan jika dawai gegelung yang lebih tebal digunakan. 2. Proses kemagnetan teras besi. Setiap kali arus ulang-alik mengalir di gegelung primer, tenaga digunakan untuk memagnetkan dan menyahmagnetkan teras besi setiap kali arus ulang-alik bertukar arah. Ini menyebabkan berlaku kehilangan tenaga. Bagi mengatasi masalah ini, besi yang diperbuat teras besi lembut diguna pakai kerana ia mudah dimagnetkan dan dinyahmagnetkan. 3. Berlaku kebocoran fluks magnet.
Sebahagian fluks magnet yang dihasilkan dalam gegelung primer tidak berjaya merentasi gegelung sekunder. Kebocoran fluks magnet ini mengurangkan DGE aruhan dalam gegelung sekunder. Bagi mengurangkan masalah ini, gegelung primer dan gegelung sekunder dililitkan lebih rapat antara satu sama lain. 4. Kesan pemanasan arus pusar yang teraruh dalam teras besi. Apabila berlaku proses aruhan elektromagnet pada gegelung sekunder, arus aruhan sepatutnya mengalir ke litar sekunder. Namun, ada arus yang mengalir melalui teras besi. Arus ini dipanggil arus pusar dan ia menyebabkan besi tersebut menjadi panas. Cara mengurangkan arus pusar ialah dengan menggunakan teras besi berlamina atau berlapis. Jika berlaku kehilangan tenaga, maknanya kecekapan sesuatu transformer itu kurang daripada 100% atau kuasa output tidak lagi sama dengan kuasa input. Bagaimana cara untuk kita mengira kecekapan sesebuah transformer? Ia boleh dikira dengan menggunakan formula berikut. Kecekapan sama dengan kuasa output bahagi kuasa input darab 100% sama dengan VSIS bahagi VPIP darab 100%. Soalan 1. Sebuah transformer memiliki kecekapan 100%. Jika voltan inputnya ialah 100 volt dan arus di gegelung primer ialah 2A, kira kuasa output transformer tersebut. Fahamkan maklumat yang diberi. VP ialah 100 volt. IP ialah 2 ampere. Jika kecekapan ialah 100%, maka ia adalah transformer yang ideal. Kuasa input sama dengan kuasa output. Jadi kuasa output sama dengan VPIP sama dengan 100 darab 2 sama dengan 200 watt. Soalan 2. Rajah ini menunjukkan sebuah transformer yang mempunyai kecekapan 70%. Jika ia menghasilkan kuasa output sebanyak 100 watt, kirakan arus yang mengalir di gegelung primer. Kecekapan sama dengan kuasa output bahagi kuasa input darab 100%. VSIS bahagi VPIP darab 100%. Kuasa input sama dengan VPIP. Maka 70 sama dengan 100 bahagi 20 darab IP darab 100. IP sama dengan 100 bahagi 20 darab 100 bahagi 70. Jawapannya 7.14 ampere. Nampaknya sesi kali ini sudah hampir tamat. Apa kata kita imbas kembali fakta-fakta penting mengenai transformer? 1. Transformer adalah alat yang digunakan untuk menaik atau menurunkan voltan arus ulang-alik. 2. Untuk menaikkan voltan, transformer injak naik digunakan. Manakala, transformer injak turun digunakan untuk menurunkan voltan arus ulang-alik. 3. Ciri transformer injak naik. Bilangan lilitan sekunder NS lebih dari bilangan lilitan primer NP. 4. Ciri transformer injak turun. Bilangan lilitan primer NP lebih dari bilangan lilitan sekunder NS. 5. Ciri transformer ideal. Kecekapan ialah 100%. Tiada kehilangan tenaga. Kuasa input sama dengan kuasa output. 6. Faktor-faktor yang menyebabkan kehilangan tenaga dalam transformer. 1. Kesan rintangan dalam gegelung. 2. Kehadiran arus pusar dalam teras besi. 3. Proses kemagnetan teras besi. 4. Kebocoran fluks magnet. Sekian sahaja dari saya, Nadia. Jumpa lagi dalam sesi yang lain.
Okay. So, semua dah tengok tadi. Masih tak cukup orang lah, Iziani. Ika, baru ada 53 orang. Sorry, 54 orang. 5T dah cukup madam, tapi mungkin ada yang terkeluar masuk. Okay, untuk 5B macam mana? Mia dah 5B masuk, pun dah Mia? cukup. Tapi dia tak keluar masuk juga. Kenapa dengan masalah internet ni, you all ni? Sebelum ni tak ada masalah pun. Alright, okay. So tadi dah tengok tentang transformer, sikit aja bendanya yang you perlu tahu. So benda pertama yang you perlu tahu ialah, okay, prinsip kerja untuk transformer. Okay, so you kena tahu bagaimana rupa ataupun simbol transformer. So kalau simbol transformer ni, dia punya simbol adalah, okay, sekejap. Dia macam ni. Okay, kalau dia adalah apa nama? Step down ataupun step up transformer, you kena lukis bilangan jilitan dia. Okay, katalah ini adalah step down. Okay, saya letak sini. Tu ada simbol kat tengah ni. Okay. Sekejap. So, ini adalah step up. Okay, so ini adalah simbol untuk transformer. Boleh ya? Okay, so kita akan panggil bahagian yang sebelah sini ni sebagai primary. Okay, ataupun input. Okay, bahagian yang sebelah kanan ini, di bahagian sebelah sini ni, kita panggil dia sebagai secondary. Ataupun output. Okay, boleh Right. Kemudian, bagaimana dia beroperasi? Okay. So, fungsi untuk transformer ini adalah untuk increase or decrease output voltage. Okay, tolong tolong take note semua orang. Function of the transformer. So, fungsi transformer is to increase or decrease the output voltage. Ulang semula, Hana Humaira. Apa dia fungsi transformer? Increase and decrease the output voltage. Increase or decrease. Apa dia, Hana Humaira? Increase or decrease the output voltage. Yes, maknanya bahagian secondary output ini. Dia nak naikkan atau dia nak kurangkan ni. Voltage output dia. Output voltage dia. Okay, itu adalah fungsi transformer. Output voltage ya, bukan current. Dia output voltage. Voltage. Okay, dia keluar itu to increase or decrease the output voltage. Jadi, transformer ada dua jenis, step up dan step down. Macam mana nak tengok dia step up atau step down, you tengok number of turns dia. Kat sini. Okay, so kalau dia step down, number of turns dekat primary coil adalah lebih sikit. Adalah kecil berbanding number of turns of the secondary coil. So, yang saya tunjuk sekarang ini ialah step up ke step down? Para Wahiza. Kalau you tengok yang diagram ni, dia step up ke step down? Step down. Kenapa step down? Step up. Step up, kenapa step up? Sebab secondary coil dia lagi banyak daripada primary. Yes, secondary coil lebih banyak daripada primary coil. So you tengok macam tu. Kalau yang keluar tu lebih banyak, maka dia adalah step up. Sebab dia tambah voltage output. Okay, kalau dia adalah step down, maka number of turns in secondary coil adalah kurang berbanding primary coil. Okay ya, boleh ya? So kalau step up, maknanya output voltage akan lebih banyak. Nilai dia lebih besar daripada
input voltage dia. Itu ialah step up. Contoh, kita nak naikkan daripada 240 volt, kita nak hasilkan dia menjadi 960 volt. Maka kita perlukan step up transformer. Faham? Sebab kita nak tambah. Daripada 240, kita nak jadikan dia 960 volt. Maka kita pakai step up transformer. Kalau daripada 240 volt, kita nak jadikan dia 5 volt sahaja. Maka kita akan pakai, apa dia Akilah? Step up ke step down? Siti Nur Akilah. Ya, madam. Ya, nak pakai transformer step up ke step down? Kalau daripada 240, kita nak jadikan dia 5 volt. Step down. Yes, step down. Okay, so transformer ini banyak digunakan dalam perkakasan elektrik. Okay, kita dah tahu dekat rumah kita plug yang 3 lubang kat dinding rumah kita tu berapa voltage dia? Putri Sofia? Dinding rumah kita tu yang ada plug yang you selalu cucuk. Nak charge handphone lah, nak tengok TV lah. Berapa nilai voltage yang dibekalkan di rumah kita? Plug 3 pin. Yang lubang tu. Plug kosong tu. Plug tu. Berapa? Putri Sofia. Tak menyaut. Ya, madam. Berapa 200 nilai dia? watt. Ya, 200 apa? 240 240 apa? volt. 240 volt. Cuba toleh kiri kanan. Dekat rumah you tu nampak tak ada plug? Cuba tengok. Ada nampak tak plug? Ada nampak tak plug? Ada. Yang itu nilai dia 240 volt. Faham? Sekarang ni handphone kau dah habis bateri. So apa kau kena buat? Apa you all kena buat bila bateri kau? Handphone. Charge. Charge tu macam mana kau buat? Apa kau buat dengan bateri? Pergi ambil handphone kita. Betul tak? Cucuk dekat mana? Plug 240 Dekat plug. Betul. Dia punya charger tu. Kita akan cucuk dekat plug. Ataupun you pakai USB port. Betul tak? You pakai USB cucuk je kan? Ada. Boleh Betul. juga. So, dia dapat voltage 240 volt. Betul tak? Voltage yang dibekalkan kepada handphone you adalah 240 volt. Betul tak? Betul. Okey, masalahnya adakah handphone you ini dia menggunakan 240 volt? Terlalu besar untuk sebuah handphone. Handphone biasanya voltage yang masuk sepatutnya hanya 5 volt sahaja. Faham tak? Jadi kalau kita bekalkan dia 240 volt, handphone tu akan dapat over voltage. Maka apa boleh berlaku kepada handphone? Meletup. Yes, meletup. Sebab kita tak boleh bagi dia lebih daripada apa yang dia boleh tanggung. Macam kau boleh minum satu hari, boleh minum cuma 1 baldi air. Contoh, satu hari lah 24 jam tu. Kita sukat-sukat dapatlah 1 baldi air. Iaitu berapa liter? Lebih kurang 5 liter air. Contoh. Okay? Tiba-tiba kau kena minum 10 baldi air. Agak-agak kau boleh minum tak? Tak. Boleh. Mati tak? Mati. Pecah lah kau punya perut tu. Kita masukkan dalam dinding perut kita tu besar kan dia saiz perut kita tu. Tahu kan saiz perut kita kan yang dalam perut tu. Kau minum air terkumpul kat situ, betul? So kalau sampai 8 baldi air kau minum, apa jadi? So badan kita tak boleh nak tampung. Okay, sebab itu kalau ada kes zaman perang dulu. Kan dia letakkan salo pipe getah air tu dekat mulut orang tu, dia buka air. So orang tu telan. Pernah tengok tak? Pernah tahu tak? Pernah. So itu adalah biasanya macam tentera-tentera yang dera dia orang punya POV. POV pula. Betul lah. POV apa? Tahanan perang kan? Betul tak?
So itu adalah satu hukuman untuk orang lah. So sangat kejam. So boleh mati. Lepas tu dia pijak pula perut orang tu kan. Lagilah nanya. Okay, so samalah dengan handphone ni. So bagaimana? Tetapi adakah handphone you meletup? Balik pada soalan ni. Adakah handphone ni meletup? Belum lagi. Belum lagi. Maksudnya akan meletup Kika. Tak madam. Tak meletup Ha. ini. Macam baru pertama kali nak cas. Dah lama, dah banyak kali cas tapi tak meletup kan. So, handphone kita pakai 5 volt. Bekalan yang dihantar ke rumah kita melalui plug adalah 240 volt. Jadi sepatutnya, apakah perkakasan ataupun device yang ada di dalam handphone ini menyebabkan dia tidak meletup? Transformer. Yes, transformer. Okay, so tapi kalau untuk perkakasan elektrik yang kecil ini dia tak panggil transformer, dia panggil converter. Sama, fungsi dia ialah sama macam apa tu nama dia, transformer juga. Okay, cuma kita panggil dia converter. So anggap dia samalah transformer. Jadi dia inject of transformer apa? Step up ke step down? Yang masuk 240 kita perlukan Step 5 volt. down. Yes, step down transformer. Faham? That's why kita boleh gunakan handphone ini sebab kita ada step down transformer. So dia convert daripada 240, dia step down kan menjadi 5 volt. Jadi yang diperlukan hanya 5 volt saja. So output akan masuk kepada handphone 5 volt. Faham tak? Daripada transformer tu dia masuk 240 dekat sini. 240 dia masuk, tengok 240 dia masuk. Itu yang kita charge dekat plug plug kita tu. Kemudian dia keluar 5 volt. Sebab dia pakai step down transformer. So 5 volt ini kita sambungkan kepada handphone. Faham? Faham tak? Faham. So perkakasan elektrik kita tidak semua dia 240 tu ialah yang dibekalkan. So berapa nilai yang nak digunakan ikut kepada kesesuaian perkakasan elektrik tersebut. Contoh handphone tak sama, laptop tak sama. Cuba you tengok laptop, berapa? Ada tak dia punya power kat bawah tu, berapa voltage yang dia boleh pakai? Saya pun tak nampak ni, nak kena angkat. Cuba you tengok handphone you lah. Berapa? Ada tak dia tulis? Saya pun tak nampak ni. Handphone ke apa ke, ada tak? Cuba tengok. Dia ada label, dia ada tag dekat kita punya perkakasan elektrik tu macam blender. 20 volt tu 20. brand handphone apa? Laptop saya. Laptop you laptop apa? Lenovo. Lenovo, dia pakai 20 volt. Okay, so yang lain-lain pun lebih kurang lah 20 volt. Handphone mesti kecil lagi lah sebab handphone dia kecil daripada laptop kan. So dia rendah sikit. iPad berapa? iPad boleh tengok dekat dia punya sistem setting. Dia ada tulis juga dekat situ. Saya pun tak nampak ni. Nanti you boleh tengok sendirilah. Memang ada. Okay, sebab itu dia perlu ada transformer. Okay, itu faham ya kegunaan transformer ini. Okay, jadi bagaimana working principle dia? Okay, so kita tengok ya. Okay, transformer ini dia hanya boleh digunakan apabila voltage yang dibekalkan adalah alternating voltage, iaitu voltage ulang alik. Okey, sebab kita nak hasilkan arus ulang alik. Kita tahu arus ada dua jenis, iaitu alternating current dan juga direct current. Kalau direct current ni maknanya arus tu terus, one way. So macam perjalanan di atas jalan raya, di satu one way aja. Macam dekat highway tu one way saja. Itu ialah direct current. Okay, kalau untuk jalan biasa yang ulang alik, ada kereta pergi, ada kereta balik dalam satu lorong yang sama. So itu adalah alternating current. Okay, boleh bayangkan ya. So untuk bekalkan alternating current, dia mesti dibekalkan oleh voltage ulang alik. So primary voltage yang dibekalkan mesti voltage alternating supaya yang mengalir melalui coil ini adalah arus ulang alik. Faham tak? Faham tak? Faham. Jadi bila voltage ulang alik dibekalkan, maka arus ulang alik akan mengalir melalui primary coil ini. Okey,
So, kita tahu bahawa kita dah belajar elektromagnet dulu. Apabila konduktor dialihkan dengan arus elektrik, okey, katalah ni saya lilitkan dia dengan wire. Okey, saya bekalkan dia dengan arus ulang alik, maka ataupun kita bekalkan dengan bekalan kuasa, maka di sekeliling konduktor ini akan ada magnetic field. Betul ke tidak? Kita dah belajar kan? Kita dah belajar kan sebelum ni? Dah. Dah. So kita akan hasilkan temporary magnetic field, betul? Bila ada arus mengalir melalui konduktor, maka akan wujud temporary magnetic field. So dalam kes ini, konduktornya adalah laminated soft iron core. Soft iron core ini adalah konduktor. So kita lilitkan dengan wire. Wire ni akan alihkan arus, betul tak? Arus ulang alik. Jadi apa yang berlaku kepada laminated soft iron core ini? Dia akan menjadi magnet. Dia akan menjadi magnet, temporary magnet. Sebab ada medan magnet terhasil. Sebab kita dah alihkan arus merentasi primary coil ini. Faham tak? Maka laminated soft iron core ini akan magnetize. Okey, sekarang ni kita dah tahu dia laminated soft iron core ini magnetize. Bila dia magnetize, dalam dia ni ada apa? Ada apa dalam laminated soft iron core ini? Ada medan magnet. Betul? Betul tak? Betul. Disebabkan arus yang dibekalkan melalui primary coil ini adalah arus ulang alik, macam mana you nak katakan tentang magnitude dan direction of the medan magnet yang terhasil? Magnitude dan direction of the magnetic field yang produce dalam soft iron core ini. Adakah dia one way atau adakah dia berubah? Varies. Kenapa dia varies dari segi magnitude and direction of the magnetic field tu? Kenapa dia berubah? Sebab kita bekalkan arus ulang alik. Okey, kenapa kita perlukan medan magnet yang berubah-ubah? Kerana bila medan magnet itu berubah-ubah, barulah ada induced current terhasil. Faham tak? Dia kena ada, kan kita dah kata changes of the magnetic flux ataupun cutting of the magnetic field. Pernah dengar tak istilah tu? Kita baru je belajar last week. Kita nak hasilkan induced current without power supply kan? Ingat tak? The production of the current without power supply. Betul? Bagaimana kita nak hasilkan dia? Kita mesti ada changes of the magnetic flux atau cutting of the magnetic field. Okay, Faraday law kata higher rate of cutting of the magnetic field, higher induced current. Betul? Faraday law kata lagi tinggi kadar pemotongan medan magnet atau lagi tinggi changes of the magnetic flux, maka lagi tinggi induced current terhasil. Ingat tak Faraday law kata? Jadi, untuk menghasilkan induced current, dia mesti ada medan magnet yang berubah-ubah. That's why kita kena gunakan arus ulang alik. Sebab hanya arus ulang alik yang akan menghasilkan perubahan pada medan magnet. Okey, kalau kita pakai arus terus, maka arus terus dia one way sahaja. Maka medan magnet yang terhasil juga adalah one way. Arus ulang alik dia ada arus pergi dan arus balik. Bila arus pergi, medan magnet dia akan one way. Bila dia patah balik, medan magnet dia akan berubah arah. Jadi akan ada changes in magnetic flux. So bila ada changes in magnetic flux, barulah dekat secondary coil ini terhasil induced current. So induced current ini akan keluar sebagai voltage output. Faham? Faham ke tak? Saya tengah terangkan working principle of a simple transformer. Faham tak? So point yang pertama tadi apa saya kata? Bekalan voltage dia mesti apa? Alternating. AC. AC voltage is supplied to the transformer. Itu point yang pertama. Lepas tu point yang kedua, siapa yang mengalir melalui primary coil? Siapa yang mengalir melalui primary coil? Current.
Alternating current. Current apa? Alternating current. Yes, alternating current. So first kali kita kata alternating voltage is supplied to the transformer. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua ialah IP. Okay, so alternating current flow through the primary coil. Itu point number 2. Okay, point number 3. Apa berlaku bila alternating current flow through the primary coil? Apa jadi kepada laminated soft iron core? Magnetize. Laminated soft iron core magnetized. So soft iron core magnetized. Okay, seterusnya point number 4. Apa jadi kepada magnitude dan direction of the magnetic field dalam soft iron core? Varies. Yes, so varies of magnitude and direction of magnetic field in soft iron core. Okay, varies of magnitude and direction of magnetic field in soft iron core. Okay, so yang kelima apa? Ni you kena kata varies of magnitude of direction and varies of magnitude and direction of magnetic field pass through secondary coil. Kena tambah kat situ point number 4. Pass through secondary coil. Okay, barulah point number 5. Induced current is produced. Faham? Okey, Ain Aimandura. Ulang semula apa saya kata, ada 5 poin. Bagaimana transformer berfungsi. Okey, point number 1. Aimandura. Point number 1. Tengok pada gambar Rajah tu. Point number 1, VP pass through the transformer. VP tu apa? Alternating current voltage. Alternating current voltage. Alternating voltage. Aiman. Okay, madam. Sekali lagi, point number 1. Point number 1, alternating voltage supplied to the transformer. Okay, very good. Okay, kemudian yang kedua. Alternating current flows through the coil. Through the primary coil. Dia ada 2 coil. Satu primary, satu secondary. So, first kali dia akan mengalir through the primary coil. Yes, primary coil. So, alternating current flows through the primary coil. Okay, point number 3. Soft iron core is magnetized. Yes, soft iron core is magnetized. Point number 4. Varies of magnitude and direction of magnetic field. Pass through the secondary coil. Yes, mesti sebut pass through the secondary coil. Okay, point number 5. Induced current is produced. Yes, very good. Induced current is produced. Okay, saya nak try seorang lagi. Izzati, tolong ulang semula apa Aimandura cakap. Okay, firstly, alternating voltage will supplied to the transformer. Okay. Second, alternating current will flow through the primary coil. Point number 3. Point number 3, soft iron core is magnetized. Okay. For varies of magnitude and direction of magnetic field will pass through the secondary coil. Yes, very good. Lagi? Number 5, induced current is produced. Yes, very good. Okay, semua orang faham ya? Thank you. Thank you Aiman. Thank you Izzati. Okay, so ada soalan setakat ini? Nak tanya. Ya, saya. Silakan. Kalau dia guna direct current, so nanti dia magnetic flux dia tak akan change kan, madam? Yes.
Betul. Dia hanya akan dapat uniform magnetic field. So dia punya magnitude and direction dia adalah constant. So tidak ada perubahan. Bila tidak ada perubahan dalam medan magnet, maka kita tak boleh hasilkan induced current. Faham tak? Faham tak? Contoh macam yang kita belajar sebelum ini, kita ada magnet. Ini magnet kan? So magnet north south. Ini medan magnet dia. Betul tak? Ini medan magnet dia. Betul tak? Kemudian kita ambil konduktor satu. Konduktor yang kita letak dia dekat sini. Satu konduktor. Kita tak bergerak pun. Senyap je. Ada tak induced current terhasil? Ni kita sambung kepada galvanometer. Ada tak induced current terhasil kalau kita tak gerakkan dia? Tak ada. Tak ada. Sebab medan magnet dia tak berubah. Kita letak dia statik je kat tengah-tengah medan magnet permanent. Tak ada perubahan apa-apa. Maka bila tidak ada perubahan, maka tidak ada induced current berlaku. Tapi apa perlu kita buat pada konduktor ni? Apa perlu kita buat? Kita kena gerakkan dia. Bila kita gerakkan dia atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, barulah ada cutting of magnetic field dan ada changes of the magnetic flux. Faham tak? Barulah ada perubahan medan magnet tu. Bila ada perubahan medan magnet, maka barulah galvanometer ini akan ada pesongan. Sama juga yang kita belajar, ini coil. Kan? Okey, coil ni kita sambungkan kepada galvanometer, lepas kita ambil magnet. Okey, so magnet ini kita jatuhkan dia ke dalam. Zoom dia jatuh. Okey, so kita akan ada satu kali pesongan. Zoom, satu pesongan. Lagi tinggi kita jatuhkan dia, lagi besar pesongan dia. Tapi kalau kita jatuhkan dia, kita letak dia dekat dalam ni, senyap, berhenti, stop, tak ada apa-apa pergerakan. Maka galvanometer ni ada pesongan tak? Sekali je, dia jatuh sekejap kat situ. Kita letak je dia, kita tak jatuhkan dia, kita letak je dia duduk dalam ni, senyap. Ada perubahan tak? Yuhu! Tak dengar ke suara aku ni? Dengar, madam. Kalau saya bersuara, kalau saya soal, tolonglah nyaut. Dahlah saya tak nampak korang semua ni. So saya tanya, ada tak pesongan kalau saya letak je magnet dalam ni? Tak ubah apa-apa, diam je dia duduk dalam tu. Tak ada. Tak ada perubahan. Tak ada. Tapi kalau saya angkat, saya lepaskan. Angkat, saya lepaskan. Angkat, saya lepaskan. So pesongan pada galvanometer ni kejap ke kanan, kejap ke kiri. Kejap ke kanan, kejap ke kiri. Menunjukkan ada induced current terhasil. Faham tak? Faham. Okey, sama juga dengan kalau kita tak gerakkan dia. Macam ni kan, dua-dua ni kita tak gerakkan dia. Tapi saya letak Swiss. Saya letak Swiss. Dekat sini. Saya letak Swiss. Okey, Swiss ni sekejap saya on, sekejap saya off. Benda ni saya tak gerakkan, tapi saya on off-kan switch ni. Ada arus mengalir, ada tak ada arus mengalir. Ada arus mengalir, ada tak arus mengalir. Pada coil ni. Maka ada tak induced current terhasil? Ada. Ada tak? Ada. Walaupun saya tak gerakkan dia, dua-dua benda ni dia duduk diam je, tapi saya on off. Maknanya sekejap ada arus mengalir dalam coil ni. Sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Maka itu juga ada changes dalam magnetic flux dia. So bila ada changes in magnetic flux, maka akan ada induced current. Faham? Boleh? Boleh. Boleh, madam. Okay, so itulah dia. Mesti ada. Sebab itu kita tak boleh pakai direct current. Sebab bila direct current dia one way. Jadi tidak ada perubahan pada medan magnet tu. Statik je medan magnet dia. Okay, faham tak? So kita tak boleh guna. Kalau kita nak guna, boleh. Kita pakai direct current boleh. Tapi kita letak switch. On off. Kejap on, kejap off. Kejap on, kejap off. Itu. Pada arus yang mengalir ni. Kita nak hasilkan arus yang mengalir ni berubah-ubah. Faham tak maksud saya? Saya nak arus yang mengalir ni berubah-ubah. Jadi kena letak switch kat sini. So kita kejap kita on, kejap kita off. Kejap kita on, kejap kita off. Barulah ada induced current terhasil. Sebab bila kita on, ada arus mengalir. Bila kita off, tak ada arus mengalir. So kejap ada arus, kejap ada arus.
Siapa yang complain pula ni? Sorry, madam. Siapa yang cakap tu? Trisha? Trisha. Okay. Boleh Sorry, faham semua madam. orang? Sorry. Tak, it's okay. So kalau soalan tanya apa perubahan yang perlu dilakukan sekiranya voltage yang dibekalkan adalah arus terus direct current, you boleh cadangkan letakkan satu switch. Dekat mana-mana lah, dekat sini ke letaklah switch. Letak switch. So apa kita buat? Switch tu kita on off. Maka akan ada induced current terhasil juga. Tapi sampai bila kita nak buat macam tu? Payahlah kan? Baiklah terus pakai voltage ulang alik. Okay, boleh semua orang? Boleh? Boleh, madam. Okay, good. Okay, so seterusnya, ni dia kata what happened to the DC power voltage apply. Ni dia kata, this is because the magnet produced in the soft iron core is constant magnitude and constant direction. Hence, does not create changes in magnetic flux. Tidak ada perubahan medan magnet. Okay, faham ya? Itulah yang menyebabkan dia tidak ada induced current terhasil. Okay, ideal transformer. Okay, ideal transformer ini maknanya transformer itu menghasilkan efisiensi 100%. Maknanya tidak ada perubahan, tidak ada kehilangan tenaga. Jadi macam mana kita nak kira? Okey, tadi dekat sini output dia adalah voltage kan? Output dia adalah voltage, input dia juga adalah voltage, betul? Jadi kalau untuk mengira efisiensi, kita biasanya pakai power. So power input, power output. So power input P power I V. Betul tak? Formula power? I V. P sama dengan I V. Jadi nak dapatkan power untuk input, maknanya I primary darab V primary. So kita dapatlah power in. Power out nak kira macam mana? Power out maksudnya I S V S. Betul tak? Betul tak? Betul. Jadi okey, P out kena perkan dengan P in. Ni. P out kena perkan dengan P in. Darab dengan 100%. Barulah kita dapat berapa efisiensi dia. So, ISVS over IPVP. So, kita akan dapat efisiensi dia. Kita darabkan, dapatlah kecekapan untuk transformer tersebut. Untuk transformer ideal, maknanya power in mesti sama dengan power out. Barulah dapat kecekapan 100%. Betul tak? Katalah power in ialah 240 watt. So power out pun 240 watt. Maknanya 240 per dengan 240 darab dengan 100%, you akan dapat 100% lah efisiensi dia. Betul tak? Faham? Faham tak? Faham. Okay, tapi ada ketika itu kalau dia cakap ideal transformer. Kalau dia bukan ideal transformer, maknanya akan ada kehilangan kuasa. Contoh, power in dia 240 watt. Tiba-tiba power out yang keluar hanya 140 watt. Maknanya kenapa 140 watt yang keluar sedangkan yang masuk 240 watt? Ada kehilangan tenaga. So kehilangan tenaga itu ada macam-macam sebab. Nanti kita belajar kat mana hilangnya tenaga untuk transformer tu. Jadi bila kita kira, kita akan dapat macam 75%, 80% kecekapan untuk transformer tersebut. Okay? So formula untuk mengira transformer punya efisiensi ialah ISVS yang secondary, okay, yang keluar perkan dengan yang masuk darab 100%. Boleh ini dia punya formula. Okay, so ini example. Okay, sekejap Ini example dia. Nanti kita akan tengok example dia. Example 1. Kemudian example 2 pun sama. Nanti saya akan bagi dekat kelas sikit. So, ini kita akan tengok berapa current secondary, berapa current primary coil. Okay. Now, kita tengok bagaimana pula transformer boleh mengalami kehilangan tenaga. Okay, ini adalah energy loss in transformer. Punca-punca dia. Kita ada 5 punca. Ada 4 punca. Okay. So yang pertama. Kita tengok dulu yang pertama. Resistance of the coil. Resistance of the coil ataupun rintangan dalam coil yang bergelung tadi tu.
So energy loss as heat. So bila ada arus mengalir pada coil, coil tu akan jadi panas. Maka dia akan hilang sebagai heat. So energy loss because E equal to I squared R. So resistance tinggi, kalau coil itu ada resistance yang tinggi, maka energy yang hilang tu akan besar. So E ini adalah energy loss. E ini adalah energy loss. So macam mana nak mengurangkan kehilangan kuasa dalam kehilangan tenaga dalam bentuk haba ini, maka kita akan gunakan wire yang tebal. So copper adalah konduktor yang baik, maka kita gunakan copper yang tebal. Sebab wire yang gemuk, resistance dia adalah rendah. Setuju? Okay. Setuju. So untuk energy loss ni sangat penting. So you kena tahu macam mana nak mengatasi masalah ini. So first kali dia kata resistance dekat dalam wire. Coil tadi tu. Number of turns of the coil. Kan kita ada primary coil dengan secondary coil. So primary coil dengan secondary coil itu akan menghasilkan resistance. So resistance tu akan menghasilkan haba. Jadi nak kurangkan kehilangan tenaga di dalam bentuk haba, kita tukar. Kita gunakan thick copper wire. Okay. Kemudian yang kedua, eddy current dalam iron core. So iron core ni iron core. Tadi you dah tengok kan? Ini iron core. So bila arus ulang alik lalu kat primary coil, dia akan keluar kat secondary coil. Sepatutnya secondary coil ini akan menghasilkan V secondary kan. Maksudnya ada IS, arus ulang alik yang terhasil, induced current yang terhasil dekat sini. Kita nak output dia ni dekat sini, output dia. Tetapi ada induced current yang terhasil tak keluar. Dia terperangkap dalam soft iron core ini. So dia berpusar dekat dalam kawasan ni. Dia berpusing-pusing kat sini. Dekat dalam soft iron core ini. Itu yang dipanggil sebagai eddy current. So the changes magnetic field causes the electron in the soft iron core circulate around. So dia berputar dekat dalam soft iron core ni. Jadilah dia sebagai eddy current. So eddy current menyebabkan soft iron core panas. Okay, dan menghilangkan kuasa. So eddy current boleh dihilangkan dengan menggunakan laminated iron core. So kita pakai teras yang berlapis-lapis. So dia pakai laminated iron core. So ingat ya, untuk mengatasi eddy current kena pakai laminated iron core. So eddy current not able to flow through the layers of insulation. So kita akan buatkan iron core tadi bertindak sebagai insulation. Sebab eddy current tak boleh mengalir through the layers of the insulation. So kita buat laminated iron core. Okay. Kemudian yang ketiga seterusnya. Okay, yang ini. Hysteresis. Hysteresis loss. The loss of energy to magnetize and demagnetize of the core. So, bila soft iron core ini, dia magnetize. Kan, kita hasilkan ulang apa tu? Dekat bahagian sini kita hasilkan arus ulang alik. Mengalir melalui primary coil. Maka, soft iron core ini akan jadi magnetize. Okay, so bila kita tutup atau kita berhentikan arus mengalir, maka dia akan demagnetize. Jadi apabila sekejap dia magnetize, sekejap dia demagnetize, maka akan berlaku loss energy. So loss energy itu dipanggil sebagai hysteresis loss. Hysteresis loss ialah energy loss due to magnetize and demagnetize of the soft iron core. Alright? Jadi cara dia ialah kita gunakan soft iron core. Okay? Soft iron core. Sebab soft iron core adalah bahan yang mudah magnetize, easily magnetize and demagnetize. Okay, so kalau disebabkan oleh hysteresis, kita gunakan soft iron core. Sebenarnya yang ini ini kita panggil iron core. Teras besi. Iron core. Jadi tadi kita pakai satu untuk menghilangkan eddy current, kita pakai iron core ni laminated. Maknanya berlapis-lapis. So kalau you tengok dekat bahagian sisi dia, dia akan jadi lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat. Dia ada laminated. Okay, laminated iron core. Okay, untuk hysteresis ini, iron core ini kita pakai soft iron core.
teras besi lembut untuk histerisis. Sebab soft iron core dia adalah bahan yang easily magnetized and easily demagnetized. Jadi kalau soalan tanya macam mana nak mengatasi masalah histerisis ini, kita gunakan soft iron core. Kerana soft iron core easily magnetized and demagnetized. Okay, faham ya? Dan yang terakhir adalah leakage of the magnetic flux. Okay. Kebocoran flux magnet. So, bila berlaku kebocoran flux magnet, electrical energy loss when the fraction of the magnetic flux does not link to the secondary coil. Dia tak sampai. Sepatutnya dia pass through the secondary coil, tapi dia tak sampai. Dia terputus di tengah jalan. Jadi cara dia ialah winding the secondary and the primary coil on top each other. Tadi dah tengok kan dekat dalam video tu? Dah. Ada tengok tak dalam video tu tadi? Dia link kan, dia jadi rapat antara satu sama lain. Dia kan asal dia macam ni. Ini kan soft iron core kan? Jadi yang secondary coil ni kita letak sini kan? Letak sini, kita letak sini kan? So yang secondary coil ini kita rapatkan dia. So kita macam tu. So rapat antara satu sama lain. Jadi dia rapat. Jadi dia mengurangkan kebocoran flux magnet tu. Okay, dapat Itu adalah 4 lah. Okay, boleh Ada soalan setakat ni? Apa dia 4 punca kehilangan tenaga dalam induced current? Siapa nak bantu saya? Auni. Pertama tadi apa? Syarifah Auni. Syarifah Auni. Resistance of coil. Apa kita nak buat? Apa yang kita nak buat untuk atasi rintangan dalam wire? Thick copper wire. Okey, sebab thicker copper wire dia akan reduce the resistance, mengurangkan rintangan. Okey, yang kedua? Kedua, eddy current in iron core. Okey, eddy current and iron core maksudnya ialah arus pusar. Okey, dia tak keluar. Aruhan tadi tu dia tak keluar. Induced current tu tak keluar ke output. Dia berpusar dekat dalam soft iron core. Jadi macam mana nak hilangkan dia? Using a laminated iron core. Ya, pakai laminated. Laminated tu lapis, berlapis-lapis. Laminated iron core. Okey, seterusnya? Yang ketiga, the hysteresis loss. Yes. Hysteresis loss disebabkan oleh apa hysteresis loss ni? Keras besi lembut ataupun soft iron core tu ialah dia core tu dia magnetized and demagnetized. Punca dia berlaku kerana iron core tu magnetized and demagnetized. So sekejap dia magnetized, sekejap demagnetized. So waktu dia bertukar tu dia akan menghasilkan energy loss. Kehilangan tenaga. Syarifah Auni dengar tak? Dengar, madam. Jadi cara untuk atasinya? Cara untuk atasi dia, using soft iron for the core because soft iron core can be magnetized and demagnetized easily. Yes, so kita gunakan soft iron core. Selalu soalan tanya, kenapa guna soft iron core? Why use soft iron core? So reason dia apa, Syarifah Auni? Because soft iron core can be magnetized and demagnetized easily. Yes, atau kita boleh kata easily magnetized and demagnetized. Itu je jawapan dia. Kalau dia tanya kenapa kita guna soft iron core, jawapan dia easily magnetized and demagnetized. Easily magnetized and demagnetized. Okay. Dan yang terakhir, Syarifah Auni? Terakhir, leakage of magnetic flux. Kebocoran flux magnet. Okay, lepas tu cara nak atasi? Cara atasi dia, winding the secondary and primary coils on top of each other. Ya, kita rapatkan secondary coil dengan primary coil supaya dia terus link. So, kurangkan dia punya leakage. Okey, faham ya? Boleh ya? Madam, nak tanya boleh? Siapa yang tanya tu? Tak nampak pula soalan. Okey, Amelina, ya. Apa dia soalannya? Yang hysteresis loss tu, dia kan magnetize dengan demagnetize tu loss energy. Maksudnya guna soft iron tu, bila easily magnetize dengan demagnetize tu, masa dia sekejap maksud dia. Sebab tu energy yang tu berkurang.
Dia macam ni. Okey, masa you lower form, ini saya nak bagi contoh lah supaya you senang nak nampak. Masa you belajar dekat lower form, kita ada paku. Okey, paku ni adalah konduktor. Alright, sebenarnya paku ni bila kita lilitkan, kita nak jadikan dia magnet kan? Sebab kita nak jadikan dia magnet, dia akan maksud dia ni maksud dia easily magnetize and demagnetize. Bila kita pakai paku, kita pun sambung Swiss, dia akan jadi magnet. Betul tak? Bila kita tutup, dia akan demagnetize. So, bila dia jadi magnet, dia akan attract pin yang sangat banyak. Pin melekat penuh kat sini. Betul tak? Ni sepatutnya eksperimen ni you buat masa form 3 dulu. You lilitkan wire dekat paku tu. Lepas tu paku tu akan jadi magnet, dia akan melekat banyak. Bila you putuskan bekalan arus, dia akan demagnetize. Bila you sambung arus, dia akan jadi magnetize. Maknanya paku tu magnetize. So dia akan tarik arus, dia tarik banyak pin. Bila you putuskan bekalan arus, maka dia demagnetize. Sepatutnya apa berlaku kepada pin yang terikat melekat tadi? Apa yang berlaku? Melekat dah. Bila demagnetize, Pintu jatuh. dia akan jatuh. Betul tak? Betul tak? Okey, masalah dia berlaku sekarang pada paku ni ialah bila kita onkan switch, dia magnetize. So, bilangan pin akan tarik banyak lah. Bila dia putuskan bekalan, dia sepatutnya demagnetize, semua paku ni akan hilang. Tetapi, semua paku, semua pin akan hilang. Tetapi, iron nail adalah bahan yang bukan ataupun tidak mudah untuk magnetize and demagnetize. Bila kita hilangkan arus, maka dia tidak mudah untuk demagnetize. So that sepatutnya bila demagnetize, dia dah hilang sifat magnet. So semua paku akan semua pin akan tercabut. Tapi masalah untuk iron nail, paku besi ini, dia bukannya bahan yang mudah untuk demagnetize. Jadi pin-pin tu masih lagi melekat dekat atas paku tu walaupun arus telah diputuskan. You faham tak maksudnya? You faham tak maksudnya? So dia not easily demagnetized. Ya, kalau kita pakai soft iron core. Kan kita pakai soft iron core, konsep yang sama. Kita tak arus. Okay. Ini saya nak tunjuk, ni bukan induce current saya nak tunjuk sifat magnet dia. So, bila kita letakkan arus mengalir, dia jadi magnetize, dia akan attract pin banyak. Okay, dia akan tarik pin banyak. Bila kita demagnetizekan dia, kita putuskan bekalan arus, zoom, semua paku tadi akan jatuh. Tak ada satu pun yang tertinggal. Sebab soft iron core dia easily magnetize and easily demagnetize. Once kita demagnetizekan dia, semua paku tu akan tanggal. Maka dia tidak ada kuasa. Dia tidak ada kehilangan tenaga lah. Faham tak? Sebab tu dia bagus. Dia cepat magnet dan dia cepat hilang magnet. Faham tak? Tapi kalau kita pakai core biasa yang bukan soft iron core, sifat dia tu, demagnetize tu, masih ada paku lagi walaupun telah demagnetize. Maknanya sifat dia easily magnetize dan demagnetize tu tidak ada pada iron nail ni. Jadi dia akan menyebabkan kehilangan tenaga. Faham tak? Sebab dia tak mudah untuk demagnetize dan tak mudah demagnetize. Faham tak? Jadi dia akan menyebabkan kehilangan tenaga lah. Sebab tu kita pakai soft iron core. Nampak tak? Jelas tak? Soft iron core ni bila you hilangkan dia punya sifat magnet, zoom, semua paku tu akan hilang. Sebab dia easily magnetize, easily demagnetize. Jadi tidak ada pembaziran tenaga. Sebab kita tak nak, waktu kita tak nak, tutup semua, habis. Tapi kalau macam paku yang bukan soft iron core ni, bila kita tak nak, dia masih ada lagi benda melekat dekat dia. So maknanya itu wasted lah. Kita tak nak pun, tapi masih lagi melekat. Faham? So berlaku kat situ, hilang tenaga, kehilangan tenaga, membazir. Kita tak nak pun. Okay, faham? Maksudnya loss of energy tu, iron core tu still pegang energy sebab tu berlaku pembaziran ni. Ya. Waktu dia sekejap dia nak jadi magnet, dia nak demagnetize, dia ada, masih lagi ada sifat tu. Dia not easily. Pertukaran tu. Okay? Okay, dah faham. Boleh okay, baik. So, okay, thank you untuk yang bertanya tadi tu, Amalina. Okay, induce current ni kita gunakan dekat dalam cooking pot. Pernah tengok tak?
masak makanan tak pakai api. Tapi dia pakai plate pemanas. Induction. Siapa ada kat rumah? Siapa ada kat rumah? Siapa yang ada kat rumah induction induction dapur ni? Siapa yang ada kat rumah dia? Induction cooker. Siapa yang ada? Tak ada seorang pun ada ke? Kelakar lah you all ni. Tahu ke tak induction cooker ni? Tahu. Induction cooker ini dia pakai induced current. Dia pakai AD current tau. Dia hasilkan induced current, dia pakai AD current. Yang tadi yang membazir tadi tu. Tapi ini bukan transformer, dia pakai AD current. So macam mana dia berfungsi? Bila kita alihkan arus dekat dalam ni, dia akan mengalir pada coil ni. Coil yang dekat bahagian bawah ni. So magnetic field produced in all direction around the coil. Nampak tak coil dekat bawah ni? Ni coil bawah ni. Yang bahagian bawah ni ada coil dalam induction cooker tu. So bila arus mengalir melalui coil ini, maka dia akan menghasilkan magnetic field. So dia akan hasilkan magnetic field. So magnetic field tu bila kita letakkan ferromagnetic cookware, dia kena pakai bahan yang diperbuat daripada ferromagnetic. Dia tak boleh pakai plastik. Kalau plastik dia tak panas. Jadi bila kita letakkan ferromagnetic cookware ni dekat atas induction cooker tu, maka heat akan terhasil. Eddy current. Dia akan berpusar dekat dalam you punya cookware ni. So bila pusaran tu terhasil, maka dia akan menghasilkan heat. Jadi makanan yang you letakkan dekat dalam ni akan masak lah. Faham tak? Faham ke tak? Faham ke tak? Dia mesti pakai ferromagnetic cookware. So you boleh baca lah dekat sini So when induction cooking, the heat produced in the cookware, not the cooktop. Maksudnya kalau you pegang pakai tangan, saya rasa pun dia tak panas. And much more of the energy goes into the food. That's why induction cooking more energy efficient and faster than most other cooking. So other cooking method tu kita pakai dapur gas. Apa lagi kita pakai? Kita masak pakai oven, sumber-sumber haba yang ada. Kita masak pakai microwave, kita masak pakai air fryer. Itu sumber-sumber memasak. Betul? Yang ini dia pakai induction. Dia pakai plate kaca. Cooktop dia tu diperbuat daripada kaca. Kan? Pernah tengok tak ni? Ni lah benda ni. Ni Pernah tengok kan? Alah, selalu kalau orang moden punya dapur, dia pakai ni. Tapi kalau blackout, mampus. Nak masak macam mana? Kan? Masak dia pakai elektrik. Arus mengalir melalui coil dekat dalam bawah dia tu. So, bila coil tu kat bawah tu mengalir arus, maka akan ada magnetic field terhasil. So, bila kita letakkan ferromagnetic cookware, bahan ferromagnetic ni maksudnya bahan yang magnetic lah, badan dia. Macam besi semua tu kan. Yang macam kuali-kuali kat dapur tu semua tu, dia adalah ferromagnetic cookware. So dia letak situ. So medan magnet akan terhasil dekat tengah-tengah tu. Dan dia menghasilkan arus pusar, eddy current. So eddy current tu akan menghasilkan haba. So haba tu lah yang masak makanan kita. Faham ya? Boleh so satu lagi dekat sini adalah transformer in our daily life. Ini tadi saya dah terangkan kegunaan dia banyak step down. Main adapters and chargers for cell phone, electronic device, as voltage regulator for TV, refrigerator, computers, television, electric bell, audio amplifier and speakers, washing machine, dryers, macam-macam lah step down. Dia menggunakan step down untuk pengoperasian perkakasan elektrik yang kita guna setiap hari di rumah. Step down also used for obtaining large current. Hence, it is used for welding purposes and induction furnaces. Step up transformer used in X-ray and neon advertisement and microwave oven. Itu yang menggunakan step up. Electrical energy transmission. Dekat dalam power plant kita, dia juga menggunakan step up dan step down. Ini you dah belajar masa lower form, National Grid Network. Network transmission line. So daripada power station, dia menghasilkan voltage yang rendah. Jadi dia perlu gunakan step up transformer. So
step up transformer, dia akan menghasilkan high voltage. So dia hantar kepada transmission line. So transmission line, kemudian untuk dia hantar kepada distribution line, untuk dihantar kepada pengguna, dia akan gunakan step down transformer. So dia akan hantar ke industri, dia akan hantar ke commercial, dia akan hantar ke house. So kalau house, dia akan jadi 240 volt. Kalau dekat industri, saya rasa berapa yang nilai dia lebih besar lah daripada 240 volt. Untuk kilang, untuk commercial punya industri. So dia pakai lebih daripada 240 volt. Tapi dia still step down lah sebab dekat sini voltage dia tinggi. Okay, ni you dah belajar kan sebelum ni. Alright, tetapi electrical energy generated in power station, okay, its voltage increase by using step-up transformer so that the small current flow through the transmission cable. Sebab menggunakan formula ni. Bila I tinggi, V dia akan rendah. And as a result, energy loss in the cable. So akan ada kehilangan tenaga atau kehilangan power. So macam mana nak kira berapa kehilangan power dalam kabel yang dihantar ke rumah kita? Kita gunakan formula P equal to I squared R. Itu formula dia. At substation, before reaching the various consumer, high voltage is reduced using step down transformer because high voltage is dangerous to the consumer. Pernah tengok tak orang kena panah putih? Pernah tengok tak orang kena panah putih? Pernah. So voltage yang sangat besar daripada petir tu. High voltage sangat besar, beribu-ribu voltage dia terkena pada orang tu. So orang tu akan hangus terbakar. Voltage yang sangat tinggi ni bahaya Okay, so sekarang ini daripada kabel power plant, dia ada kabel panjang kan? Nak sampai dekat rumah kita, betul tak? Betul tak? So kabel yang panjang ini, okay, kalau kita pakai kita alihkan arus yang tinggi. So P equal to IV. Okay, arus dia tinggi. So I sama dengan P over I. P over V, betul tak? Sorry, saya tulis baik semula. Okay, I P over V. Okay, bila arus tinggi, voltage dia rendah kan? Betul tak? Betul tak? So sepatutnya power dia tinggi lah. Betul? Power dia tu, kita constantkan lah. Bila I kita tinggi, voltage yang dibekalkan akan kurang. Kalau ikut formula P equal to IV, betul tak? Faham ke tak faham dia? Faham. Sekarang ni, wire ni dia panjang tau. Bila wire ni panjang, longer coil, longer wire. Bila longer wire, resistance dia akan tinggi tau. You faham tak? Bila resistance tinggi, I dia akan kurang. Okay? Bila I dia kurang, maka power dia juga akan kurang. So maknanya power loss tinggi lah. Sebab yang sampai tu kurang. Sampai dekat rumah kita sikit. Sebab dia melalui wire yang sangat panjang. Jadi rugilah kita. Kalau kita gunakan konsep bekal, maksudnya dekat power plant tu dia mesti bagi arus sangat tinggi. Untuk sampai kat rumah kita. Jadi dia tak boleh pakai arus yang tinggi. Dia kena tukar konsep. Dia kena guna, instead of current, dia guna voltage. So voltage yang tinggi untuk mengurangkan power loss. So you tengok sini V. Okay, kalau kita tukar V kat sini. So dia akan jadi P over I. Nampak tak? So I ni akan direndahkan. Dia guna konsep V yang tinggi. So bila V tinggi, dia tak kisah pasal voltage. Dia tak kisah pasal wire panjang ni. Jadi kita akan reduce dia punya power loss. Sebab itu kita kena gunakan voltage yang tinggi. Bukan arus yang tinggi. Okay? Jadi bila kita pakai voltage yang tinggi, maka kita akan reducekan dia punya power loss. So kalau nak kira power loss yang hilang. Kehilangan kuasa yang hilang. Sewaktu bekalan elektrik dihantar ke rumah kita, kita gunakan formula I squared R. R ialah rintangan dalam kabel. I ialah arus yang dibekalkan. Arus yang dibekalkan sewaktu daripada power plant. Barulah kita boleh kira dia punya power loss. Okay ya? Boleh ya?
Dah habis dah ni. Dah habis dia punya cerita tentang transformer ni. Okay, ada soalan setakat ini? Roha, boleh faham ke? Roha Ziatul, Yes, madam. faham ke? Faham, madam. Alright, okay. Saya nak bagi link untuk kelas KIK sekejap. Mana kelas KIK aku punya link? Sekejap. Kelas KIK, ni. Copy link. Okay, tengok kat chatting. Saya hantar link. Jumpa tak? Ada Ada? Ada, madam. Okay. Silakan masuk. Okay. Alright. So jawab slide yang diberikan dekat situ. Tolong tulis. Saya nak pergi toilet sekejap. Ada sesiapa nak pergi toilet? Pergi. Okay, yang lain jawab dulu slide nombor 1 tu. Okay. Madam. Nuf, mana Nuf? Tak masuk lagi ke? Ada. Okay, teruskan. Tak nampak kau menulis pun Nuf, kosong je ni. Oh, okay. Kenapa kau tulis kat atas tu? Tulis ke bawah. Slide yang pertama, working principle of the transformer ya. Okay.
Baik, semua orang dah siap untuk slide yang pertama. Roha, tolong bacakan jawapannya Roha. First, alternating voltage pulse is applied to the transformer. Sekejap Roha. Alternating voltage pass. Tak ada perkataan pass ya. Alternating voltage supply to the transformer. Okay, so ni tak ada. Okay, alright. Okay, point number 2. Alternating current flow through primary coil. Okay. And then soft iron coil magnetized. Ya, betul. Varies of magnitude and direction of magnetic field pass through secondary coil. Yes, betul. Lagi? And then lastly, induced current is produced. Yes. Okay, dapat semua orang? Dapat. Okay. You all tanda You all tanda ya. Okay, very good. Okay. Thank you, Roha. Okay, example 1. Alright, example 1. Roha, baca soalan dia. Diagram shows a 12 volt 48 watt bulb lights up with normal brightness when it is connected to a 240 volt main supply through a transformer. Calculate A, the current in the secondary coil, B, the efficiency of the transformer. Yes. Okay, so example 1 tolong kirakan semua orang. Okay, dia bagi arus mengalir untuk primary coil adalah 0.3 ampere. So, dia nak tahu berapa arus yang mengalir pada secondary coil. So, kita gunakan formula P equal to I V. Sebab dekat situ dia dah bagi dah 48 watt. Okay, kirakan berapa? Okay, Roha, P equal to IV. Kenapa betul ke you punya formula ni Roha? Kejap ni. 48 watt tu bukan current Roha. Power P 48 watt. V 12 volt. You nak kira I.
Hmm. Okay, macam mana? Siap semua orang? Dah. Okay.
Alright. So, tengok jawapan. Berapa you dapat? Trisha? Sekejap ni. Saya dapat 66.67%. Sekejap. Mana nama kau Trisha? Trisha cuba. Okay. Sekejap. Okay, saya sharekan skrin you. Okay, you punya jawapan. Okay, tengok A. 4 ampere betul Trisha? Bacakan jawapan you. Macam mana you kira? Okay, untuk jawab soalan A, dia kata nak current in the secondary coil. So dia dah bagi power and dia punya voltage. So kita nak cari dia punya current. So kita guna P equals to IV. Lepas tu masukkan dia punya dalam, masuk maklumat dia. So 48 equals to I times 12. So I dapat 4 ampere. Okay, very good. Dapat semua orang? Yuhu. Okay. Noof dapat Noof? Dapat medium. Okay, soalan B. Trisha? Untuk soalan B, dia nak efficiency of the transformer. So efficiency ni dia punya formula is output power over input power times 100. So dia dah kasih dah output power tu 48 tadi yang dekat atas tu. Lepas tu input tu kita kena cari, tapi dia dah bagi maklumat which is dia punya current 0.3 ampere. Dia punya voltage dia 240. Lepas tu times dengan 100, saya silap tulis kat situ. Dia kena times 100, lepas tu nanti dapat 66.67%. Okay. Alright. So, dapat ya. So, jawapan dia ialah 66.7%. So, untuk efisiensi ni, kena ingat ya, yang in dia punya output. Okay, mesti dengan P in. Input mesti kat bawah. Darab 100%. Okay, dapat So, dapat 66.7%. Okay, next slide. Thank you, Trisha. Example 2. Trisha, bacakan. Okay, untuk example 2, an ideal transformer connected to 240 voltage means power supply delivers 90 watt of power at 30 volt at a notebook computer. Calculate. Dia kata the current in the secondary circuit. Dia cakap dia punya power dia 90 watt and dia punya voltage dia 30. So kita guna P equals to IV. So masukkan dalam tu 90 equals to I 30. I dapat 3 ampere. Okay. Right. Thank you. So kirakan secondary circuit and primary circuit. Tadi you dah bacakan jawapan you ke, Tisha? Dah. Tak nampak ni you punya. You punya. Oh, ni dia. Okay. So kita dapat I 3 ampere Farah Wahiza, betul tak jawapan ni? Betul, madam. Okay. Untuk soalan B, the current in the primary coil. So dia kata dia transformer ideal transformer, maksudnya both secondary dengan primary ni dia punya power sama. P in mesti sama dengan P out. Ini kena tulis P in mesti sama dengan P out. Okay. Jadi kena tulis P in equals to P out tu. Lepas tu kita tahu dia dah bagi dia punya voltage tu 240. So kita equalskan 90 equals to I 240. So dapat dia punya I tu 0.375 ampere. Okay. So boleh? Yang lain dapat tak? 0.375 ampere. Okay baik, betul. Okay. Okay, now example 4. Alamak, saya sebenarnya nak padam perkataan way to improve efficiency ni. Aduh, dah terconteng pula. Benda ni saya tak hilangkan. Okay lah, tak apalah. Itu hanya untuk pengetahuan you all lah Okay, so tak apa. So next, kita tengok example 5. Okay. Ni, siapa yang belum buat, sila buat. Okay, boleh siapkan lah semua sekali. Tak ada sikit lagi masa. Example 4. Kalau you tengok dekat situ transformer punya simbol ya.
Okay, so kita tak boleh pakai. Kenapa A salah? Farah Wahiza, kenapa A salah? Sebab dia guna bateri. Dia pakai bateri. Bateri dia bekalkan direct current. Transformer beroperasi menggunakan AC current. Betul tak? Kita mesti bekalkan arus ulang alik. Nak bekalkan arus ulang alik, kena pakai voltage alternating. So A salah. What about B? Kenapa B salah? Farah Wahiza. Sebab dia guna ada direct current dengan alternating current. Yes. Okay. Kenapa D pun salah? Kenapa C pun salah? Sebab ada direct current dengan alternating current. Ni siapa punya jawapan ni? Trisha punya So jawapan dia ialah? D. Jawapan dia adalah donkey. Okay, next. Okay, number 7. Nurin Emeline. Nurin. Ya, madam. Bacakan soalan nombor 7. Diagram shows an electrical circuit. Which of the following is not true? Nampak dia letak switch ni kat sini Dan dia bekalkan bekalan. Kuasa dia adalah bateri. Nampak tak? Boleh ke tidak sebenarnya bateri? Tadi saya dah bagi tahu dah. Boleh ke tak sebenarnya bateri? Boleh. Dalam tadi dekat meet tadi saya dah cakap dah kan. Boleh dengan cara ada switch kan? Lupa? Apa kita nak buat dengan switch tu? Apa kita nak buat dengan switch tu? Buka tutup. Buka tutup. Jadi dia not true. So A, bulb shows momentary lighting at the time when switch S is closed. Ini betul. You tutup je dia ada berlaku sedikit denyutan perubahan pada medan magnet. Maka akan ada lighting tu menyala sekejap. Okay, B, bulb shows steady lighting when switch S is kept closed. Ni salah. Dia tak ada. Kalau you hanya tutup terus off kan, memang tak ada perubahan medan magnet. Okay, C, bulb sprinkle lighting. Close and open continuously. Apa maksud sprinkle? Sekejap nyala, kejap tak. Sekejap nyala, sekejap tak. Berkelip-kelip kan? Betul ke tak ni? C betul tak? Betul. C betul. Yes, C betul. Okay, D, bulb shows momentary lighting at the time when switch S is open. So, tadi kita tutup, now kita buka sekejap. So, ada tak momentary? Sekejap je. Kelip mata tu kita daripada tutup, kita buka balik. Ada tak? Sekejap je. Pop, lepas tu dia padam balik. Ni betul lah. D juga adalah betul. Dia ada momentary lighting. Sebab daripada dia tutup, you buka. Dia akan ada denyutan seketika. So, akan ada mentor menyala. So, jawapan yang tak betul apa? Yuhu. B. Yes, boy. Number 7, boy. Okay, next question. Okay, diagram shows a circuit containing a transformer at 3 bulb label. Okay, what is the efficiency of the transformer? Okay, kita nak kira efisiensi maknanya P out over P in darab 100%. Okay, kirakan. So, first kali you kena tahu berapa power in. Power in tu dia dah bagi I, dia dah bagi V. So, kita dapat berapa power dia? Is it 96 watt? Yes. Okay, sekarang ni kita nak kira untuk power out. Sekarang ada 4 mentol. So, kirakan satu mentol dulu. Berapa? 24 watt kan? Satu mentol. Betul. So ada 24 watt satu mentol. Kalau ada 3 watt dia susun secara selari. Power sama ke power berbeza? Kalau selari, you rasa?
Tambah teacher. Power dia sama, tak berubah lah. 24 watt semua. So 24 watt untuk tiga-tiga mentol. So 24 perkan dengan 96 darab 100. Dapat berapa? Is it 25? Yes, 25. So 25 watt. 25%. Okay, dapat ya? Sebab power kalau untuk selari, power dia sama. So maknanya A ni pun pakai power 24, B pun pakai power 24, C pun pakai power 24. So tiga-tiga ni ialah 24 watt. So 24 watt ialah input dia, output dia perkan dengan input dia 96 watt darab 100%. So you dapat 25. Okay, soalan ketiga. Soalan next. Okay, yang ini disusun secara tadi tu series, ini parallel. Okay, bila parallel, you kena kira dulu. Berapa dia punya power in? P equal to IV? Is it 240 watt? Betul, 240 watt? Betul. Okay, P out satu mentol 24 watt kan? Betul. So 24 watt disebabkan dia adalah parallel, maka you kena darabkan dengan ada berapa ni? Bahagikan dengan ada berapa ni? Ada 5 kan? 5. Jadi dibahagikan dengan 5. 48. Bahagi 240. Macam salah je saya kira ni. Sekejap 24. Okey, ada 5. Okey, kali dengan 5 lah. Kali dengan 5. Ada 20, ada 5 kan? So 24 kali dengan 5, 120. Bahagikan dengan 240. 24 kali dengan 5 bahagi dengan 240. Darab dengan 100%. So kita dapat 50%. Okay, dapat tak? Kalau yang tadi, kalau yang soalan ni, okay, kalau soalan ini, dia punya power sama semua. Sebab dia adalah bersiri. You faham tak? Semua sama. Jadi 24 watt tu adalah sama. So power out dia adalah 24 watt. Okay, bila dia susun secara parallel macam ni, okay, you dapat 24 watt kan? So dia ada 5. So you kena bahagikan dengan, you kena darabkan dengan 5. So setiap satu ni dia ada 5. So 24 kali dengan 5. So dapat 120 watt. Sebab dia susun secara parallel. Faham ke tak? Faham ke tak? Faham. 24 kali dengan 5 bab. Sebab dia susun secara parallel. So kita dapat 120 watt. Perkan dengan dia punya power in 240. Darab 100%. So you akan dapat 50%. Okay, dapat? Okay, soalan seterusnya. Power loss in the transmission cable can be reduced by transmit the power at high voltage ke low voltage? High voltage. True? Thick ke thin? Thick. Jadi jawapan? High and thick. Jawapan? D. Yes, donkey. Alright, good. Okay, next. Soalan 37. Diagram shows a system for transmission of electricity. So daripada power station 33 kilowatt nak jadi 400 kilovolt. Step up ke step down? 33,000 kepada 400,000. Step up ke step down? Up. Step up. Okay, very good. Daripada 400,000 kepada 132. Step up ke step down untuk transformer Y? Step down. Step down. Daripada 132 kilovolt kepada 33 kilovolt. Step up ke step down? Step down. Yes. Jadi jawapan A, B, C, D? B.
Yes, B. boy. Very good. Okay, betul. Good. Okay, satu lagi. Soalan nombor 11 is structure. Okay, name the type of transformer. Senang aja tu, cepat sikit. Type dia adalah step up ke step down? Tengok situ. Primary coil dengan number of turns of secondary coil. So, dia adalah step down. Good. Okay, kenapa soft iron is used as a transformer core? Kenapa soft iron digunakan? Tadi saya dah kata dah. Apa dia alasan dia? Easy to magnetize. Easily magnetize and demagnetize. Jawapan mesti gabung dua-dua. Easily magnetize and demagnetize. Okay, betul. Okay, soalan seterusnya. Apa lagi? Ni. The transformer in diagram 38 used to switch off an electrical appliances. Efficiency 70%. Okay, 0.1 ampere arus yang mengalir pada primary coil. So, bekalan voltage 240. Okay, calculate output power. Efficiency 75%. Okay, kira. Output power. So, P out over P in darab 100% sama dengan 75. P out over P in. P in dia berapa? Kita kena kira lah P in dia. Okay. Darab 100% sama dengan 75. Okay. Baik. Okay, saya sharekan yang Tisha buat. So, kiralah. Okay, so P out ialah 18 watt. Betul? Betul. Okay, so 18 watt. So, siapa yang tak dapat? Ada tak? Okay. Number 2, electrical appliances which need 20 watt of power connected to the transformer output suggest modification to the transformer that enables the appliances to function correctly. Tadi dapat 3 point. Kenapa skema jawapan 3.6 watt? Apa yang salah? $240. Ada yang dapat lain ke jawapan dengan Trisha? B1. Calculate output power. P out over 240 darab dengan 0.1. Sekejap saya kira. 240 darab 0.1, 24 watt. So P out over 24. Darab 100 sama dengan 75%. So 75 darab 24. Okay, bahagi. Patutnya betul lah kan? 100. 18 watt. Skema salah ni. Okay. So, soalan 2. Suggest modification to the transformer dan appliance. So, kita kena gunakan apa? Transformer yang macam mana? Kita pakai laminated soft iron core. Kita gunakan soft iron core. Kita gunakan winding the primary coil into the secondary coil. Ataupun gunakan thicker copper wire. Mana-mana satu boleh. Mana-mana satu boleh. Okay, C. Student connect the television which is used output of the transformer in diagram 35. When the television switch on, it does not function. Why? Kenapa tak boleh guna?
Kenapa tak guna? Tak boleh pakai. A student connect television which is use direct current to the output of the transformer. When the television switch on, this does not function. So dia pakai, kalau transformer output dia juga adalah AC voltage, AC. betul tak? AC. Sekarang ni dia AC tapi TV dia pakai direct current. Dia dah betul dah pakai transformer, tak ada masalah. Betul lah dia pakai transformer. Tapi daripada transformer nak sambung ke TV tu, transformer dia bekalkan arus ulang alik. Tapi TV pakai direct current. Kita ada belajar pasal diode tak hari tu? Tak belajar lagi Diode. Belum. So, okay. Diode. Kita pakai satu lagi device. Diode. Diode tu adalah untuk convert daripada AC kepada DC. So, bila ada diode dekat dalam TV, maka daripada arus ulang alik dia tukar kepada arus direct current. Barulah compatible TV tu boleh guna. So, kita kena pakai diode. D-I-O-D-E. Diode. Diode ni nanti kita akan belajar dalam chapter 5. Okay Diode. D-I-O-D-E. Tuliskan Trisha. Diode. Okay, why television not function? Sebab transformer produce alternating current. TV use direct current. Itu jawapan untuk C1. Transformer produce AC voltage. TV use direct voltage. Okay. Transformer produce AC voltage. TV use direct voltage. Okay. Number 2, electrical component connected to the output of the transformer so that the television function. Name the electrical component. So, yang ini yang kita kata diode. So, point number 1 diode. Point number 1 diode, D-I-O-D-E, diode. Point number 2, diode used to convert AC current to DC current. Okay, diode used to convert AC to DC. Okay. Alright, dapat ya? Okay, so soalan seterusnya. Ini adalah homework you all Soalan 39 and soalan 40 is your homework. Okay, boleh? Boleh? Boleh. Okay, alright. Okay. Alright, so you boleh start you punya mentoring session paling lewat 12.45. Boleh? Boleh. Okay, so you rehat dulu, makan dulu, minum dulu. So 12.45 you start dengan mentoring session ya. Okay, setakat ini ada soalan nak tanya. Boleh faham? Kita dah habis ya untuk elektromagnet. So kita akan masuk kepada elektronik. Tengok keadaan kalau saya nak masuk elektronik ataupun saya masuk radioaktif dulu. Tengok macam mana. Nanti saya akan inform kemudian. So ada apa-apa soalan nak tanya? Is this clear everyone? Yes. Yeah. Okay. Jelas Alright. Okay, so itu saja untuk hari ini. Kita tutup kelas kita dengan tasbih, kifarah dan surah Wal-As. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you.